Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO akan mengadakan mesyuarat tergempar mengenai jangkitan cacar monyet. Ini bagi memutuskan sama ada wabak itu dikategorikan sebagai krisis kesihatan awam yang membimbangkan dunia. Menurut Ketua Pengarah WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, penyebaran kes cacar monyet luar biasa dan merisaukan. Atas sebab itu, beliau memanggil jawatankuasa kecemasan bagi membincangkan perkara tersebut. Jawatankuasa dijadual bermesyuarat pada 23 Jun. Pihak berkuasa kesihatan China mula melakukan saringan ke atas jutaan penduduk wilayah Chaoyang semenjak Isnin lalu. Pusat-pusat hiburan di wilayah tersebut juga ditutup bagi mengekang penularan COVID-19. Hampir 200 kes baru dikaitkan dengan pusat hiburan Chaoyang Heaven Supermarket. Seramai 10,000 kontak rapat turut dikesan selepas saringan secara rawak dilakukan ke atas 3.5 juta penduduk sekitar bandar tersebut. Penerbangan pertama untuk menghantar pelarian dan pencari suaka di Britain ke Rwanda telah dibatalkan. Ini berikutan tindakan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropah ECHR mengeluarkan instruksi saat akhir untuk menghentikan pemindahan. Setiausaha Dalam Negeri Priti Patel berkata pihaknya kecewa dengan keputusan tersebut. Beliau menyifatkan ECHR telah campur tangan dasar kerajaan. Perkara itu katanya tidak akan menghalang proses pemindahan pelarian bagi penerbangan seterusnya. Kanak-kanak Ukraine tidak seharusnya diambil sebagai anak angkat oleh Rusia. Perkara itu ditegaskan pengarah serantau tabung kanak-kanak PBB, UNICEF ke Eropah dan Asia Tengah, Ashaf Khan. Ini berikutan terdapat dakwaan beribu-ribu kanak-kanak Ukraine dipercayai telah dipindahkan sejak pencerobohan Moskow pada Februari. Menurut Ashaf, pengambilan anak angkat tidak boleh berlaku semasa atau sejurus selepas kecemasan. Mereka juga tidak boleh diandaikan sebagai anak yatim. Sebarang keputusan mesti berdasarkan kepentingan terbaik mereka. PBB pada Mac lalu menyatakan kebimbangan mengenai risiko pengambilan paksa kanak-kanak Ukraine. Ini terutama melibatkan kira-kira 91,000 kanak-kanak yang tinggal di institusi atau sekolah berasrama penuh di timur Ukraine. Dalam pada itu, pihak berkuasa Ukraine berusaha mengeluarkan seramai mungkin penduduk dari bandar Privilia, Timur Luhansk yang menjadi medan pertempuran sengit dengan tentera Rusia. Menerusi rakaman video yang dimuat naik polis kebangsaan Ukraine, beberapa warga emas dibawa keluar dari ruang perlindungan bawah tanah selepas kawasan sekitarnya dihujani peluru berpandu. Amerika Syarikat melanjutkan pengecualian sekatan untuk pembayaran bahan api kepada Rusia sehingga 5 Disember. Juru cakap Jabatan Perbendaraan memaklumkan keputusan tersebut bagi memberi masa kepada negara Eropah untuk bersedia menghadapi sekatan minyak hampir keseluruhan. Seterusnya, mengurangkan kebergantungan Eropah kepada bahan api dari Rusia. Tindakan itu dalam usaha menyekat sumber pendapatan Kremlin yang melancarkan serangan ke atas Ukraine. Sementara itu, Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO menggesa agar negara-negara barat menghantar lebih banyak senjata berat ke Ukraine. Gesaan dibuat Setiausaha Agungnya Jens Stoltenberg selepas mengadakan mesyuarat bersama ketua 7 negara sekutu NATO. Jelas beliau, Kiev ketika ini amat memerlukan senjata untuk menggempur tentera Rusia dengan lebih berkesan. Beberapa pemimpin turut menyatakan kekesalan susulan sesetengah negara barat tidak memberi sokongan penuh kepada Ukraine, terutama bantuan persenjataan. Sukan bola sepak Liga Negara Eropah England berada di ambang penyingkiran peringkat kumpulan 3 selepas dibelasah Hungary 0-4 di Wolverhampton awal pagi tadi. Ia juga merupakan kekalahan paling teruk Three Lions di laman sendiri sejak 1928. England yang menghuni tangga tercorot kumpulan perlu bangkit ketika bertemu Itali dan Jerman pada September untuk elak disingkir. Hungary pula di landasan untuk mara ke pusingan akhir tahun depan selepas menerajui kumpulan dengan 7 mata. Dalam satu lagi aksi, Jerman menewaskan Itali 5-2. Keputusan lain, Poland kalah 0-1 dengan Belgium. Montenegro tundukkan Romania 3-0. Turki tewaskan Lithuania 2-0. Ukraine terikat 1-1 dengan Ireland, manakala Belanda menang 3-2 ke atas Wales.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.